Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording 1, Hire Purchase Act 1967. Akta Sewa Beli 1967 merangkumi undang-undang yang melibatkan penyewa dan pemunya barang-barangan di bawah Akta Sewa Beli 1967. Siapakah itu penyewa dan siapakah itu pemunya? Penyewa dalam bahasa Inggeris is hirer, H-I-R-E-R, dan pemunya dalam bahasa Inggeris adalah owner, O-W-N-E-R. Penyewa adalah mereka yang menyewa barangan di bawah perjanjian sewa beli, dan perjanjian sewa beli ini wajib bertulis. Okey? Kalau tidak bertulis, ianya tidak sah. Tapi macam kita tahu, kalau perjanjian kontrak biasa di bawah Akta Kontrak 1950, sebarang perjanjian walaupun lisan adalah sah. Kalaulah bertulis di bawah Akta Kontrak 1950, lagilah sah. Lisan pun sah, melalui perbuatan itu pun sah. Tetapi di bawah Akta Sewa Beli 1967, hanya sah jika ianya bertulis. Dan siapa pula adalah pemunya ataupun owner? Pemunya atau owner adalah pemilik sebenar barangan di bawah perjanjian sewa beli yang mengikut Akta Sewa Beli 1967. Okey, sekarang Madam bagi contoh ya. Jikalau kita beli kereta dan kita tidak bayar secara tunai, kita bayar secara ansuran ataupun dalam bahasa Inggeris installment, I-N-S-T-A-L-L-M-E-N-T, maka itu adalah perjanjian sewa beli. Selama kita membayar ansuran kereta tersebut, katakan untuk 5 tahun, iaitu 60 bulan, kita ini dipanggil sebagai hirer. Dalam bracket, penyewa. Kita sewa kereta tu, tutup bracket. Dari siapa? We hire the car, H-I-R-E, we hire the car from the owner of the car. Owner tu siapa? Bank yang kita ambil loan untuk bayar harga kereta tersebut kepada Proton. Jikalau kita beli kereta Proton, maka bukankah kita ambil loan? Loan katakan dari Maybank, maka Maybank itulah tuan punya sebenar ataupun owner untuk kereta tersebut selagi mana kita masih membayar selagi mana kita masih membayar ansuran ataupun installment kepada bank, iaitu the owner. So kita ni, we are the hirer, the owner is Maybank, for example. Kemudian apa yang Madam nak beritahu kamu, barangan-barangan bukan hanya kereta ya yang disahkan sebagai sewaan di dalam Undang-Undang Akta Sewa Beli 1967. Kita ada list-list barangan di bawah first schedule ataupun jadual pertama, first schedule under the Hire Purchase Act 1967. Dan barangan tersebut ni adalah kesemua consumer goods. Apakah makna consumer goods? Consumer goods bermakna barangan that we buy to use privately for household purposes. Barangan yang kita beli untuk kita guna secara private, personal, untuk kegunaan peribadi di rumah kita. So, if kita beli barangan secara ansuran, tetapi katakan kita beli peti sejuk secara ansuran, tetapi untuk digunakan di business premises, maknanya kita beli peti sejuk untuk digunakan di restoran kita, is that consumer goods? Question mark. Jawapannya no. Kalau keluar soalan macam tu, jawapannya no.
Akta Hire Purchase Act 1967 is not applicable here because it is not consumer goods. Consumer goods are goods, goods, that we use privately on personal basis for household purposes, etc., etc., etc. Example, your handphone, your TV, your car, etc., etc., etc. But you cannot buy the car on hire purchase, but you use it for business purposes. Kalau you use it for business purposes, that agreement to pay by installment, etc., does not come under Hire Purchase Act 1967. It comes under pajakan, leasehold, leasehold, and also other acts under the law. But this is outside our syllabus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now is the new recording number 2. Madam just want to add to the consumer goods definition of consumer good are good for household, private and personal purposes, and it's under section 2 subsection 1 Hire Purchase Act 1967. And other goods under the Hire Purchase Act are motor vehicles, invalid carriages. Motor vehicles ni terdiri dari invalid carriages, maknanya kereta-kereta ataupun kenderaan untuk orang cacat, motorcycles, motorcars, dalam bracket, taxi, cabs, and also cars for hire, close bracket, goods vehicles, kenderaan yang bawa barangan berat, dalam bracket, di mana beban barangan yang dibawa tidak melebihi 2540 kg, tutup bracket, in the end is buses, including stage buses. Hire Purchase Act recording number 3. So bottom line, we have to remember the definition of hire purchase contract. Correct? The moment you have goods under the lease and you enter into a written agreement to buy the goods under hire purchase, that means you already signed ataupun you have already entered a hire purchase agreement. In other words, you have already entered ataupun signed the hire purchase contract. So hire purchase contract refers to the contract where the owner hire his goods to the hirer with the option for the hirer to purchase the goods. Dalam bahasa Melayu, kontrak sewa beli merujuk kepada satu kontrak atau perjanjian di mana pemunya menyewakan barangannya kepada penyewa dan memberi penyewa pilihan untuk membeli barangan tersebut. Kalau ada buku cakap contract sewa beli is only a contract where the owners hire the goods to the hirer, that is wrong. Itu salah. Dia kena ada ayat memberi penyewa pilihan untuk membeli barang. Barulah definisi tersebut betul. So you have to remember the word option ataupun pilihan. Barulah definisi hire purchase contract itu atau kontrak sewa beli itu betul. Kenapa? Ialah pilihan itu adalah bila kita membayar sewaan yang terakhir, katakan 60 bulan, maka kita telah mengambil pilihan untuk membeli barangan tersebut supaya kita menjadi buyer ataupun owner in the end. Sebabnya, kalau kamu nak tahu, sebenarnya bila kamu beli kereta ataupun motor secara installment, sebenarnya kamu boleh jual balik motor atau kereta itu kepada owner. Sebabnya, maybe you don't have money or you're fed up, sudah benci tengok muka kereta tu, benci tengok motosikal tu, you tolak balik lah. Bukan jual, you tolak balik barangan tu kepada
owner. Let's say saya beli kereta, yang bayar loan itu, yang bagi loan pada madam adalah Maybank Finance. Katakan madam nak bayar installment, perjanjian hire purchase contract madam adalah untuk 5 tahun. Tetapi lepas 12 bulan madam bayar, madam sudah fed up kan nak beli kereta yang lain, maka madam boleh batalkan ataupun terminate hire purchase agreement dengan bank. Maka bank ambil baliklah kereta tu. As simple as that. Itu saja yang kamu perlu tahu. Kalau kamu perlu tahu lebih, itu perlu jadi law student. Okay? So, kamu boleh terminate the hire purchase agreement. Maknanya, kamu tak ambil lah pilihan untuk membeli barang. Betul tak? Kalau kamu ambil pilihan ataupun you take the option to buy the goods, maknanya kamu bayar sampai last installment. Another cara yang lain, kamu boleh membeli barangan itu. Let's say kamu dapat duit banyak daripada pak saudara ke, kamu ambil perjanjian 60 bulan. Tapi selepas bayar 12 bulan, kamu ada duit. So, bayaran bulanan ke-13 tu kamu cakap kat bank kamu berbayar semua. Boleh? Biasanya kalau mau bayar semua, kamu biasanya diberi rebate, ya, REBATE. Rebate maknanya dia bagi diskaun yang sangat banyak. So, sepatutnya katakan ada lagi 30,000 nak bayar, sebab kamu nak bayar cepat, nak selesaikan semua, maka kamu hanya bayar, bukan 30,000, maybe dia tolak diskaun sampai 7-8,000. So, you bayar tak banyak. In the end, total pun bukannya harga sebenar kereta 52,000, maybe sebab you bayar hanya 13 bulan, 52,000 menjadi 45,000 atau 42,000 sahaja. That mean option untuk membeli barang itu ada dua. Satu, kamu bayar last installment. That mean kamu sudah exercise your choice to buy the goods. You exercise your option to buy the goods on the last installment by paying the installment. Or satu lagi, you exercise your option to buy the goods by paying all anytime between the first installment and the last installment. Now, when you do either of these option, salah satu option ni, you become the buyer or the owner of that good. Recording number 4 on the subtopic of repossession. Madam sebenarnya tak mengajar banyak on Hire Purchase Act selama Madam mengajar law di UMK, because it's not for non-law student. Kamu ni non-law student. Jadi walaupun kita kesuntukan masa, sebenarnya Madam tidaklah mengurangkan apa yang Madam ajar selama ni. Madam ajar benda yang sama sahaja untuk Hire Purchase Act walaupun kita sudah kesuntukan masa. So now Madam want to tell you about repossession of owner ataupun by owner. Repossession maknanya pengambilan semula barangan oleh pemunya. Repossession by owner. Benda ni berlaku jikalau kamu default in your payment. DEFAULT. Kamu tak bayar, okey? Ataupun kamu ada hutang tertunggak. Sama ada kamu tak bayar sewaan kereta kamu, ataupun kamu bayar separuh ataupun berkurang. You bayar tapi you tak bayar penuh. Katakan you kena bayar RM500 sebulan, but you bayar hanya RM200 sebulan. Ataupun kamu tak bayar langsung. Bila benda ni berlaku, adakah owner has the right to repossess the car? Adakah pemunya ada hak undang-undang yang diberi oleh undang-undang kepada pemunya untuk mengambil balik barangan? The answer is yes. The owner has the right to repossess the hired good that he hired to you if the owner follow the proper procedures. Okay, so the proper procedures tu adalah under section 16, section 16 Hire Purchase Act 1967.
Recording 5, Hire Purchase Act 1967. So what are the conditions where the owner can repossess your car? The conditions are written under section 16 dalam bracket 1A huruf besar, close bracket, of the Hire Purchase Act 1967. If you look at the write-up that I made for my student in September 2017, actually that question is for their final exam question yang tak akan keluar lagi lah sebab dah keluar in September 2017, but we can always take the notes to learn what is repossession. Betul tak? Madam tak bocor soalan, madam tak boleh beritahu kamu soalan apa yang keluar under our final exam this year. Madam tak boleh beritahu. Okay, cuma yang ini madam mengajar every semester, but you have to know because you belajar law and it's very important for law student and also for you. So, the owner can only recover repossession kalau kamu baca nota tu yang belakang-belakang tu, repossession sebab soalan tu pasal car tau, pasal kereta yang dia tak boleh bayar sebab dia kehilangan kerja kan, and dia, kalau tak silap saya, dia beristeri 2. Can only recover repossession of the car under section 16 ya, dalam bracket 1A capital huruf besar close bracket, if number 1, hirer has failed to make any installment for 2 months berturut-turut. Dia tak bayar, tak bayar 2 bulan berturut-turut installment under the hire purchase agreement. Yang dalam tulisan madam tu hirer salah tu, hire purchase agreement, HIRE. Ataupun satu lagi, the hirer fail to make fail to make full payment, ataupun dia hanya bayar separuh-separuh sajalah, maybe 200 or 300 or 50 ringgit. So I tulis situ hirer fail to make any installment in full or in part, for 2 successive months. Successive month tu dalam bahasa Inggeris makna 2 bulan berturut-turut. Itulah syarat pertama untuk owner mengambil balik barangan bawah perjanjian sewa beli. Ataupun satu lagi madam tulis kat bawah tu, kalau lah hirer tu mungkin bayaran tak bayar in default of last installment. Itu bahaya. Last installment bukannya tak bayar 2 bulan betul-betul. Last installment tak bayar bulan terakhir lah. Kalau kamu masuk perjanjian untuk bayar kereta 5 tahun, 60 bulan, maknanya kamu tak bayar untuk installment yang 60 last. Itu baru sekali kan. Tetapi sekali pun cukup, agreement tu considered terminated. Kamu diconsider breach, BREACHED. Kamu sudah memungkiri perjanjian sewa beli di antara kamu, the hirer and the bank. Recording number 6, Hire Purchase Act 1967. If you look at my notes again to my student in September 2017, ada lagi syarat yang lain tau. Satu, pertama tadi kita kata penyewa tidak berjaya membayar kesemuanya ataupun tidak berjaya membayar sebahagian daripada sewaan kereta bulanannya selama 2 bulan berturut-turut. Kemudian syarat ataupun satu lagi, penyewa tidak berjaya membayar ataupun membayar separuh ataupun sebahagian pada bulanan yang terakhir. Itu syarat pertama. Syarat kedua pula, sebelum kita hantar gangster ataupun bouncer, BOUNCER, tu tarik balik kereta, right? Pergi kat rumah dia tarik balik kereta, biasanya syarikat bank dia guna gangster lah. Another word orang KL panggil bouncer. Bank kena hantar notis under 4th schedule. You kena ingat tu. Maknanya kena hantar notis di bawah jadual keempat of the hire. Madam tulis dalam nota tu salah tu, hirer tu, bukan hire purchase
Act 1967 must be served on the hirer. Maknanya you kena bagi kepada hirer notice tu. Normally, bank bagi gangster tu je bawa notice tu, pergilah ke rumah you, kamu duk tengok TV ke, dia kena tunjuk notice tu dulu bahawa jadual keempat. Jadual keempat tu sebenarnya satu form ada di belakang akta Hire Purchase Act tu. Dia banyaklah jadual pertama, jadual kedua, ketiga, keempat. So, kerani bank akan ambil dia jadual keempat tu, taruh nama kamu lah, taruh tarikh lah, cakap berapa bulan kamu tak bayar, berapa ringgit kamu tak bayar setiap bulan, default payment tu berapa bulan ini, default payment berapa bulan itu, total berapa, etc. 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 Tiru saja, kemudian print, okay, boss sign. Lepas tu bagi pada gangster normally. Atau you nak hantar secara registered pun boleh, courier pun boleh. Biasanya bagi kat gangster. Gangster pergi rumah kamu, ketuk-ketuk pintu, dia kena bagi notis tu dulu. And kalau dia tak bagi notis tu, dia nak tarik balik kereta, itu adalah salah di sisi undang-undang. Dan kamu boleh saman balik pemunya, the bank, and kamu boleh minta balik kereta dikembalikan kepada kamu. So the notice tu under the fourth schedule tu we notify the hirer that dia telah memungkiri. We notify the hirer that he has breached the agreement, and the notice must also say hirer tu must make payment of the default installment. Default tu makna installment yang tertunggak tu selama within 21 days from the date he got the notice. Dalam bahasa Melayu, fourth schedule notice tu kena beritahu penyewa dia telah memungkiri perjanjian sewa beli 1967 dan beliau kena membuat bayaran yang tertunggak itu dalam masa 21 hari dari tarikh dia dapat notis tu. Biasanya tarikh tu ialah tarikh gangster pergi jalan rumah dia. Okey? Kemudian itu syarat kedua. Syarat ketiga pula, you buat notis tu pun you masih tak boleh angkut kereta itu. Gangster tu kena balik semula ke bank lah, ataupun dia pergi mana kedai kopi, tunggu untuk 21 hari dulu. Okey? Kalau 21 hari pun penyewa masih lagi tak bayar hutang tertunggak kepada bank, barulah the gangster can tarik balik kereta. If 21 days tak terbayar juga the default payment, then the gangster or bouncer or the bank itself lah hantar manager ke apa, kalau dia berani lah. Biasanya orang penyewa kereta akan hentam dia kalau manager ke apa, sebab ni semua bahaya ni. You know, that's why kita hantar gangster. So kalau sudah 21 hari pun dia tak datang-datang juga pejabat bank nak bayar, maka kita boleh hantar gangster ke kita sendiri ke manager bank, kita boleh ambil balik kereta dia daripada bawah pos rumah dia tu. Betul tak? Kalau dia bawa kereta tepi lebuh raya pun kita boleh suruh dia berhenti. Keluarlah selaf sepinggang. So dia ambil segala harta from the car, and kita ambil balik the kereta. My friend pernah kena tak bayar, maka tepi lebuh raya di Segambut tu, di KL, gangster datang 4 orang, so dia keluarlah dengan anak-anak dia. Sungguh sedih dan terhina sebab dia miskin. Okey, dia suruh ambil lah payung lah, selipar kamu lah, keluarkan semua dalam kereta tu, belah lah. Sebab dia, lepas tu dia ambil lah dengan kunci kereta tu dia ambil. Sebab dia sudah hantar notis kan, 21 hari sudah habis, kemudian kawan saya tak berjaya bayar juga sebab dah tak ada duit kan. Macam tu. Recording number 7, Hire Purchase Act 1967. So please refer back to my notes to my student in September 2017. According to my notes tu, syarikat Tan Tin Tun tak bagi did not issue any notice under the fourth schedule of the Hire Purchase Act 1967 to Mat Taib. Dia tak bagi sama ada by post or by hand to Mat Taib bila dia pergi mahu mengambil balik kereta. So the owner, the bank, has no legal right, tak ada kuasa perundangan to recover the car. So my next note is syarikat Tan Tin Tun also cannot issue
civil summon or criminal summon. Civil summon ni saman secara civil, criminal summon saman jenayah. Okay, why they want to summon Mak Taib ni? They want to summon Mak Taib untuk civil dan criminal kerana Mak Taib cuba menggunakan kekerasan. Betul tak? If you read back the story, Mak Taib angkat samurai lah, ke pedang samurai lah, batang penyapu lah, sebab dia seorang yang sangat garang, dia mudah terkejut. So dia angkat aja apa-apa yang ada depan dia, habis lah. Gangster pun lari, lintang pukang. So according to the leading case, precedent case of Public Prosecutor versus Muhammad Noor, dan bahasa Melayu Pegawai Pendakwa Raya versus Muhammad Noor, kalau kamu jumpa ayat Public Prosecutor ataupun PP, maksudnya Pegawai Pendakwa Raya, this mean is a criminal summon. What does it says? According to this case, Muhammad Noor dalam kes tu yang didakwa jenayah itu tidak bersalah. Muhammad Noor tidak bersalah kerana mengikut mahkamah, it was heard that the hirer can use a minimum force ataupun reasonable force. Bahasa Melayu dia boleh menggunakan kekerasan yang munasabah dan juga kekerasan yang minima terhadap penarikan balik kereta. Jikalau penarikan balik kereta, if the repossession does not follow section 16 dalam bracket 1A capital close bracket. That means kamu tak follow the undang-undang dalam section 16 tu, subsection 1A. Section 16 1A says that you have to give first the notice, first schedule notice, okay? And before that, the hirer tu kena ada default payment for 2 months berturut-turut, kan? In full or in part. Recording number 8. So as a continuation just now, not only syarikat Tan Tin Tun, katakanlah syarikat Tin Tun sudah bagi first schedule notice, itu pun dia tak boleh repossess the car. They must wait for 21 days. Okay, for 21 days, if the hirer sudah pergi bayar, that mean they have no more right to repossess. Kalau hirer tak pergi bayar, yes, they can repossess. Itu pun ada lagi section 17, 18 and 19 regarding repossession. Bukannya senang-senang kita nak pergi repossess, okay? So basically, kita kena ingat what are the relevant procedures that must be followed by the owner in order to repossess the car? What are the relevant procedures that must be followed by the owner to repossess the car? So we must remember, number 1, we must send notice under the first schedule of the Hire Purchase Act dalam bracket ini semua bawah section 16 subsection 1A close bracket. Number 2, the notice says that you must pay the default payment within 21 days. And then not only that, 21 days pun sudah berlalu, has elapsed ataupun has lapsed. ELAPSED ataupun LAPSED, makna telah berlalu and you have not paid. Then you can take back the car. And then not only that, the notice say that kalaulah kita ambil balik kereta pun, notis tu kata kalau kita tak berjaya bayar, dalam notis tu kata kita akan tarik balik kereta dalam 21 hari, betul tak? Tapi notis tu juga kena tulis the guarantee, to guarantee that the rights of the hirer to get back his good upon section 17, 18 and 19, untuk menjamin hak penyewa mendapat kembali barangan jika barang sudah berjaya ditarik balik. So notis tu, notis jadual keempat tu kena tulis juga ayat bahawasanya pihak bank akan menjamin ataupun menjamin hak penyewa untuk mendapat kembali barangan itu mengikut section 18, 19 dan 20 atas sewa beli 1967. So recording number 9, Hire Purchase Act 1967. So let's look at the PowerPoint picture that Madam have snapped for you just now. It is with you under your PowerPoint title Hire Purchase. So basically kita ada 4 section yang penting di sini. Section 16 kita dah belajar.
notice must be given to the hirer when goods are to be repossessed, and banyaklah, notice tu cakap berapa dia berhutang, kena bayar dalam 21 hari, dan juga 21 hari bila telah berlalu, maka kita boleh repossess the car ataupun the hired good. Kita kena tulis dalam section 16 tu, we follow the fourth schedule di belakang akta tu, kerani lah yang type balik kan, kerani bank. Okay, after that section 17 pula, after repossession, bila kita dah ambil, the owner, the bank tu dia tak boleh jual terus tau, ataupun jual ke lupuskan, cannot sell or dispose of the goods ataupun vehicle ke car ke for 21 days. Dalam masa 21 days ni, kita kena pula hantar notis lain, okey, kepada hirer. Bawah section 17 dan 18 tu, kita kena beritahu hirer tu dia punya hak-hak dia dan immunity dia. Maknanya hak-hak dan juga kekebalan dia bila mana barangan dia telah diambil balik. The hirer's right and immunity when goods are repossessed. Okay, so kalau kamu nak tahu detail ya, section 17, 18, 19 ni, madam akan ambil snap gambar buku yang ada satu ni je buku ada dengan madam dari library. Okay. So lepas tu, according section 19, hirer tu boleh ambil balik lah barangan yang telah ditarik oleh bank itu in certain circumstances. So biasanya hirer boleh pergi balik kepada bank dalam masa 21 hari kereta ditarik balik tu. Sudah ditarik balik, tapi section 17 bagi 21 hari, betul tak? Dalam 21 hari tu kita kena bagi notis, memberitahu hirer dia punya rights and immunities. Okay, right dia salah satunya ialah walaupun kereta sudah ditarik balik, kereta tak boleh dijual. Sebab bank kena bagi dia 21 hari pula. Okay, notice under the fifth schedule. Notis jadual kelima pula. Kita kena beritahu bawah notis jadual kelima, fifth schedule, dia kena datang ke bank untuk buat perjanjian baru ke, untuk merayu kepada bank ke nak bayar macam mana ni. Boleh bayar lagi 500 sebulan ke, ataupun hanya boleh bayar RM200 sebulan. Kalau RM200 sebulan, interestnya sudah naik kan. So maybe kalau dulu RM500 sebulan untuk 60 bulan, untuk 5 tahun, sekarang mungkin RM200 sebulan untuk 10 tahun. Okay, so maybe kita akan buat perjanjian baru, and then bila dia start bayar balik yang tertunggak itu, maka kereta akan dibagi balik kepada hirer. Ataupun hirer boleh cakap pada bank akan beritahu hirer lah hak-hak dia kan. Hirer mungkin bank beritahu hirer, kalau kamu betul tak boleh bayar, terminate lah agreement ni. Betul tak? Maka bank akan jual kereta tu. Kalau harga kereta tu lebih daripada lebih lah daripada nilai dia tinggi, mungkin bank akan bayar balik kepada hirer sedikit sebanyak RM500 ke RM1,000. Kalau harga kereta tu kurang daripada harga sebenar, maka hirer masih ada hutang, tambah lagi hutang, kepada bank. And the third pilihan adalah bank akan tanya hirer, kalau kamu ada uncle ke auntie ke best friend ke who want to take over the agreement. Maknanya bayarlah seperti biasa tapi tukar nama, orang lain pula. Jadi kalau dia bayar sampai habis 60 bulan, orang itulah kereta tu jadi orang itu punya, bukan kamu lagi. So itu ceritanya. Okay, that is section 19. Recording number 10. So as a conclusion, the owner always have the right to do repossession of the car so long that janji the bank follow the right procedures under section 16 in bracket 1A. Kalau kita terjumpa dalam soalan exam lah, madam pun tak boleh beritahu kamu keluar ke tidak. Kalau dia cakap section 16 sahaja pun is already correct. Okay, janji they follow terms and condition to repossess under section 16, and then
And not only that, the section for regarding repossession ni bukan hanya 16 ya. Kalau nak tahu lebih, section 16, 17, 18 and 19. Empat section tu Madam akan snap picture after this recording, okay? And the relevant procedures tu yang kita kena follow as the owner is we have to give notice, as 21 days default payment berapa lah, and then 21 days has elapsed sebab tak bayar, and then we have to ambil kereta sudah repossess, but then kita tak boleh jual, kita kena bagi pula notice bawah jadual kelima fee schedule, okay? Minta dia datang office, to discuss with us what to do, sama ada he want to reschedule payment ke, mau jual pada pak saudara ke, uncle ke, auntie ke, best friend ke, ataupun mau terminate agreement. And then that notice also we say that selama barangan ada dengan bank ini, selama 21 hari kita tak akan jual barang dia, dan juga kita garanti bahawasanya penyewa, we guarantee the rights of the hirer to get back his good if he follow syarat-syarat baru, the new condition under the 5th schedule. Okay, so the conclusion for our chapter is, that is the, for me, that is the conclusion. Okay, madam, we take a snap for the on hire purchase act to you now, for you now, because I don't think you had the book, you only have PowerPoint. Okay, thank you very much. And tomorrow, madam, we start with Sale of Goods Act 1957. Thank you.